tidak pernah sujud walaupun sekali kepada berhala. Walaupun tuan-tuan sekalian, berhala di sisi Kaabah tu ada 365 biji. Sehari sebiji. Tuan-tuan sekalian, kalau baca kitab beberapa kitab sirah yang lain menyebutkan tentang macam mana orang mula buat masuk, kan, zaman Arab, awal Arab tu, orang mula buat masuk berhala-berhala ke Kaabah Al-Musharrafah. Seterusnya tuan-tuan sekalian, sebab itulah tuan-tuan sekalian, anak-anak kita untuk kita menjadi, masyarakat kita untuk kita rasa aman, kita rasa tenteram, jangan sampai libatkan mereka dengan perkara-perkara jahiliyah, perkara-perkara yang melibatkan ketagihan, perkara-perkara yang melibatkan pengabdian kepada bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa akramahu Allahu qabla an-nubuwah bimu'jizatin. Baginda Rasul walaupun sebelum nubuwah diberikan beberapa keistimewaan yang disebut sebagai mukjizat. Walaupun ada kalangan ulama yang menamakan sebagai irhasat. Irhasat, kelebihan-kelebihan sebelum baginda dilantik menjadi nabi. Orang lah ni, dia kadang-kadang dia tak segan. Dia kata Muhammad tu sebelum jadi nabi macam budak-budak kampung biasa. Tak biasa tuan-tuan sekalian, tak biasa. Sayyidina Aminah, ataupun disebutkan oleh para ulama Aminah. Aminah tu yang aman. Semasa mengandungkan baginda Rasul, tak rasa langsung mabuk ke, teringin apa-apa ke, tak rasa sungguh. Kalau boleh dibahasakan seakan-akan baginda Rasul tu tahu, aku ni anak yatim, nak meragam-meragam apa, ayah tak ada. Dah lah ayah tak ada, letak jauh, jalan pergi Madinah 100 kilo. Kita ikutlah teringat mak ayah kita. Mak ayah kita tu kebanyakan ya kubur tepi masjid lah, kan. Gamak-gamak teringat boleh pergi tengok batu nisan, kurang-kurang. Baginda Rasul tak, jauh. Ayah baginda Abdullah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala memberikan kelebihan yang banyak kepada baginda Rasul. Kalau kita cerita pasal capal, hang duk bunyi apa pasal capal? Sebab capal tu capal baginda, bukan capal tok hang, bukan capal mak kita, bukan capal pak cik sebelah rumah kita. Capal baginda Rasul. Kalau capal tu membantu untuk kita mengenang baginda Rasul, apa masalah? Nak buh di kepala, tak ada masalah. Buh di kepala, logo. Bukan kita ambil, kita duk sembah tu. Itu lepas letak depan. Apa masalah? Bukan sembah benda tu. Tuan-tuan sekalian, dalam kereta saya tu ada apa artifak, benda-benda yang disimpan di Muzium Tok Kapi. Simbol capal saya pergi buat tadi dengan kayu, tak siap, tidak boleh tunjukkan tuan-tuan. Digunakan selepas zaman para sahabat tu dah guna dah. Kalau para ulama yang dikira mula menggunakan adalah Imam Al-Iraqi, ahli hadis yang hebat. Jadi kita nak kata macam mana? Oh, hidup sama dengan ajaran-ajaran sesat, tak kena, tuan-tuan. Sebab tu kita sebutkan baginda Rasul dimuliakan daripada Allah daripada sebelum nubuwah. Sayyidina Aminah yang aman, tak buat kelaku apa, tak duk berasa apa mengidam pelik-pelik. Dallat ala 'idhami mustaqbilih, menunjukkan kelebihan-kelebihan tu, kehebatan masa depan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antaranya taskhirul ghamamah fi safaratihi tsaniyah ila Syam. Tuan-tuan sekalian, kita pernah dengar baginda Rasul pergi Syria, satu tempat nama Busra. Kalau tuan-tuan pergi Syria, pergi situlah Yahudi ni tuan-tuan. Tak tahulah kita kemas ke Yahudi kemas ni. Kita tahu perancangan Dajjal, kita tahu perancangan Yahudi, tahu sebiji-sebiji.
Kan? Yahudi tak tahu perancangan kita. Kita tahu perancangan Yahudi. Kemah tak kemah. Tuan-tuan, Yahudi ni tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala bagi kecerdikan kepada mereka. Kitab-kitab mereka menceritakan tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal sungguh-sungguh Rasul macam mana kenal seorang ayah kenal anak. Tuan-tuan mungkin ada pengalaman ambil anak di sekolah. Kita tak pernah silap ambil anak orang. Ada ambil anak orang, silap-silap balik-balik, hang siapa dia? Dah pak cik ambil saya tak sat. Tak pernah silap. Duduk tentu, duduk dah depan pintu kan. Kelamentong tu anak aku tu. Bukan lain dah, kan? Tuan-tuan sekalian, kalau kita kenal anak kita, Yahudi lebih kenal seorang ayah mengenal anak mereka. Kira-kira macam mana? Agak-agak macam mana? Tuan-tuan, kalau kita tidak mengenal baginda Rasul, teruk sangatlah tuan-tuan. Saya dengar satu, hiris jiwa. Saya rasa kalau duduk depan tak tampak apalah, luku. Tak luku, tak tahu buat tak telinga kot. Tuan-tuan, ada seorang hamba Allah, dia kata, dia cara cerita tu nak tunjuk kata kemah. Dia kata orang tanya, ustaz pernah mimpi jumpa Rasul tak? Dia pun kata, kita pun pernah juga jumpa Rasul. Kemah jumpa Rasulullah. Dia kata, tapi saya tengok Rasul tu, dia kata dalam kawasan macam zoo. Tengok dia bawa macam zoo. Semua orang kata tu dalam Rasulullah. Saya pun pergi tengok, duduk terlentang tu. Tapi pada saya bukan Rasulullah tu. Tu macam sifat Fir'aun. Dia buh terus. Ya Rasulullah, awak teruk sangat. Tuan-tuan, tu duduk mengajar hadis tu. Dia kadang-kadang duduk mengajar hadis. Semua orang tak betul. Tuan-tuan, saya nak sebutkan tuan-tuan, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dikenali oleh orang Yahudi. Bahkan disebutkan oleh para ulama, kalau kita direzekikan mimpi dalam beberapa keadaan, kalau kita dimimpi bertemu dengan baginda Rasul, bukan kata jumpa Rasulullah, kita duduk di zaman Rasulullah, kita akan tahu. Kita duduk di zaman Rasulullah ni. Siapa bagi tahu? Allah Ta'ala bagi tahu. Kita tahu sendiri, kan? Ikut pengalaman-pengalaman lalu. Kalau kita duduk zaman Rasulullah, kita tahu, ni zaman aku duduk zaman Rasulullah ni, kan? Kalau kita tengok kelibat baginda Rasul, dia tak gaduh mengaku aku Muhammad, tak dah. Kita tengok tu, kita tahu dah, oh inilah Rasulullah yang kita duduk selawat tu. Kita tahu dah. Bukan setakat tu tuan-tuan sekalian, disebutkan oleh para ulama, antaranya Imam Sya'rani dalam kitab Tanbihul Mughtarrin fi Manaqibul Qarn Ulama'i Qarn al-20, disebutkan bukan sekadar baginda Rasul taklih, setan taklih kata aku ni Rasulullah, taklih menyerupa. Para ulama pun tuan-tuan sekalian, ada dalam kalangan para ulama setan taklih menyerupai jadi depa. Jadi nak kata macam mana? Tentulah kita katakan bahawa baginda Rasul adalah manusia yang terlalu mulia, dilindungi oleh awan ketika berjalan. Awan jalan ni. Sebab tu bila sampai Syam, saya sampai tahun 2001-2002. Tuan-tuan, Yahudi tanya Abu Talib, tu siapa tu? Dia tak nak aku. Hang buru. Ayah dia mati dah. Hang buat balik. Sebelum Yahudi lain perasan tu Muhammad, hang buat balik. Tuan-tuan, kalau orang Yahudi boleh kenal baginda Rasul, kita hak mengaji hadis, hak mengajak hadis tak kenal, malang 1000 malang. Kita yang main masjid, tak ada lah, mudah-mudahan tak ada masjid ni, yang main masjid tak kenal Rasulullah, silap lah tuan-tuan. Ni main pula ni tuan-tuan, haram selawat antara tarawih. Ya Rasulullah. Dok, kalau dia kata tak sah duk selawat dah, SOP ke apa kan, gagah. Ni haram terus. Haram selawat. Tuan-tuan, kalau kita selawat tuan-tuan, kita selawat alaihi salatu wassalam,
baginda Rasul selawat balik kat kita, rengkes sekali dengan pok-pok kita. Si fulan bin si fulan bin si fulan bin si fulan, keturunan si fulan berselawat ke atas aku ya Allah. Agak-agak macam mana? Agak-agak macam mana? Kita pergi kubur pok kita setahun berapa kali? Mana lebih membahagiakan ayah kita, anak kita, apa mak kita, terutamanya yang telah pergi, kalau baginda Rasul menyebut nama mereka bila kita berselawat? Dah kita pergi ziarah mereka jarang, selawat pun jarang, pergi larang orang pula selawat alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan sekalian, maka jangan kita terpengaruh. Orang yang tak mau, dia tak mau BP lah kat mereka. Dia tak mau, kan? Tak mau BP. Dia tak mau dah macam mana? Kita letak baginda Rasul sebagai Rasul. Ada hak terlebih pula. Ada hak terlebih. Saya depa buh dalam satu grup. Dia kata hak tu terlebih pula. Dia kata kita duk sembah ni, kita duk abdi diri ni, kita duk solat-solat ni bukan Allah, Muhammad. Allah tu tak ada apa. Muhammad tu sebenarnya. Pula dah Isra Mi'raj, dia kata Muhammad roh tu jumpa Muhammad jasad. Pula dah. Pula dah. Tuan-tuan, Rasul pesuruh Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Siapa yang wahyukan Rasul? Allah. Allah tu ismul zat, nama bagi zat Tuhan. Cuma tak sama macam kita. Kita duk bertambun tentu, kan? Tuhan bukan macam tu. Tuhan di luar putaran masa. Tuan-tuan, nak sebutkan bahawa baginda Rasul manusia yang special. No? Tuan-tuan mungkin belajar kitab Syama'ilul Muhammadiyah, kita mungkin boleh kenal sikit-sikit tentang baginda Rasul. Yang nak sebutnya, baginda Rasul adalah manusia yang special. Kalau kita kata, contoh, itu duk kalut kak rambut Rasulullah, semua pakat pergi tengok lah, pergi tengok, kan, pergi tengok. Ada orang tak suka, dia kata, tengok apa? Rambut Rasulullah. Bolehkah? Ribu tahun dah duk ada lagi. Tuan-tuan, rambut Rasulullah ada dalam simpanan. Ada yang menyimpan rambut Rasulullah, dia kuih panjang, kan, 3 bulan sekali kerat. Tuan-tuan, spek dia punya clear, apa dia punya spek dia punya ciri-ciri dia sebiji. Tuan-tuan, dia bukan boleh tiru-tiru. Rambut kita simpan jadi macam mana? Jadi rambut Rasulullah, tuan-tuan, tak ada bayang. Sampai lah ni kita ambil touchlight dulu, tak ada bayang, tuan-tuan. Rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang disandarkan kepada baginda adalah sesuatu yang mulia, sebab baginda mulia. No? Sebab tu kita kena perasan, jangan misplace. Jangan kita silap tempat. Apa-apa yang disandarkan kepada baginda adalah sesuatu yang istimewa. Bukan macam kita. Bukan macam ayah kita. Bukan nak kata ayah kita hina. Tapi kalau nak banding dengan baginda Rasul, jauh mulia. Nak banding dengan orang-orang yang kita muliakan, baginda Rasul jauh lebih mulia. Sebab tu kena berhati-hati. Kalau orang cerita, hadis ni hadis dhaif, sat dulu. Kalau hadis dhaif apa masalah? Kata-kata baginda kan kata-kata siapa? Tuan-tuan, baginda Rasul bila pergi Syam, orang sana tanya, tu siapa? Tu anak saya. Abu Talib kata, anak saya. Bukan anak kamu, ayah dia dah mati dah, mak dia pun dah mati dah. Itulah Muhammad. Mau orang tak kenal, berjalan awan nak ikut. Satu-satunya makhluk yang tak ada bayang baginda Rasul. Tak ada makhluk, tak ada bayang. Para ulama menyebutkan, kenapa tidak ada bayang? Supaya tidak terhina baginda Rasul. Sebab itu baginda itu tinggi
tinggi tu taklah tinggi renjung sampai pelik sangat, orang yang rendah dia tinggi seorang-seorang, tak. Tapi sekira-kira baginda Rasul tak akan langut kepada orang yang tinggi. Dan tinggi baginda taklah sampai nampak teruk sangat. Kan? Ada orang teruk. Kalau Arab, dia kata kalau tinggi sangat, sisi Arab, kalau tinggi sangat renjung seorang-seorang, dia kata tak apa cerdik. Tak apa cerdik. Baginda Rasul tinggi, sekira-kira tak terlalu tinggi. Kan? Bersama orang kebiasaan, baginda Rasul tu tak terlalu menonjol seorang-seorang baginda. Tuan. Hayatuhu qubaila risalah. Semuka ke muka? Semuka ya. Ikut dan. Depa tak sampai pukul berapa, sahabat sampai pukul berapa? Sikit lah. Hayatuhu qubaila risalah. Tuan. Kehidupan baginda sebelum nanti jadi rasul. Hinama qaraba al-40 min umri ahabba al-ibti'ada 'anil nas wal ibadah. Bila Rasulullah hampir 40 tahun, baginda suka asingkan diri. Ni para ulama yang buat khulwah, suluk, ambil daripada sini. Cuma tuan-tuan sekalian, kita nak suluk, kita nak khulwah, kena arahan guru. Terus dia ikut kepala otak kita. Tak boleh. Orang nak lantik jadi imam, kita tak boleh. Kita pergi dalam bukit seorang-seorang. Tak boleh, tuan-tuan. Baginda Rasul bila dekat, baginda asing yang disebutkan sebagai tahannuth, mengabdikan diri. Di mana? Gua Hira. Kalau tuan-tuan naik, tuan-tuan, syok tak? Kalau saya pergi umrah, saya ajak jemaah, kita naik lewat malam. Pasal bagi rasa macam mana Rasulullah rasa. Naik gelap, dulu tak ada lampu. Macam mana Sayyidina Khadijah naik panjat bukit nak hantar makanan kat baginda Rasul. Tuan-tuan, Gua Hira kecil. Alhamdulillah saya sempat sembahyang subuh 2 kali 3 kali. Dia betul nampak menghadap ke arah kiblat, betul-betul menghadap ke arah kiblat. Gua Hira. Dan baginda Rasul mengasingkan diri. Kalau kita tanya, kami boleh tak nak asing diri? Para ulama sebut, kita adalah jasad kita bersama dengan masyarakat. Jiwa kita tak boleh bersama dengan masyarakat dengan amalan yang tak betul masyarakat. Macam tu. Kalau masyarakat ada buat silap, kita tak boleh tinggal mereka. Kita pergilah, kita masjid. Hampa ni tak boleh kira ni, main bola sampai maghrib lajak, puasa pun tak boleh. Kita tinggal macam tu tak boleh, tuan-tuan. Para ulama sebut, kita kena uzlah syu'uriyah, bukan uzlah jasadiyah. Kita uzlah perasaan tu, kita tak sokong apa yang tak betul. Tapi jasad kita tetap bersama dengan mereka. Ada peluang nasihat, dan ada peluang berdoa. Baginda Rasul semasa tu memang baginda aja yang mengamalkan Hanif, agama yang ditinggalkan oleh Ibrahim AS. Tuan-tuan, maka baginda mengasingkan diri daripada masyarakat. Wa qad ikhtara li ibadati ghari Hira'in wa huwa hablun an tariqi Makkah. Baginda Rasul pilih Gua Hira sebagai tempat ibadah. Di mana? Terletak pada bukit di jalan Makkah. Wa kana ya'khudhu ma'ahu zadahu wa idza faragha raja'a ila zawjatihi sayyidati Khadijah faya'khudhu ghayrahu wa kana yata'abbadu ala dini jaddihi Ibrahim min 10 ayyamin ila syahr. Dan bawa bekal, bila pi makin lama. Mula pi 2 hari, balik pi 4 hari pula, balik pi. Tuan-tuan, itulah hebatnya Sayyidina Khadijah. Bayanglah, baginda Rasul suami yang ketiga baginda Sayyidina Khadijah buat macam tu pula. Dah lah muda, pi lama tak balik
Pi lagi lama Siti Khadijah tetap menemani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, isteri kita, anak-anak perempuan kita kena bagi mereka kenal dengan Sayyidatina Khadijah. Manusia yang hebat, yang hantar bekal kepada baginda Rasul. Banyak bukit, tuan-tuan, gelap-gelap. Ada satu ketika tu nampak kelibat, takut ni. Ya Rasulullah, aku takut ni. Rasulullah kata, Khadijah, kamu nampak kelibat ni? Nampak ya Rasulullah, takut malam-malam. Rasulullah kata, tak apa Khadijah, kelibat tu Jibril, dia jaga kamu. Tuan-tuan, mana kita nak cari manusia yang sehebat Sayyidatina Khadijah? Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, pembacaan sirah baginda Rasul di petang-petang Ramadan menambah kasih dan sayang kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita semakin seronok nak beribadat. Wallahu taala alam, apa-apa yang tidak tepat sisi Allah, saya mohon keampunan, kemaafan daripada hadirin sekalian. Wallahu taala alam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا متقائك من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.